Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam channel Mudarrib 85. Bagi yang belum lagi subscribe, sila tekan butang subscribe beserta butang loceng untuk tidak ketinggalan info-info dari channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan butang like dan share. Ibadah tahun 3 dalam tajuk mandi wajib. Sebelum itu, mari kita lihat objektif daripada pelajaran pada kali ini. Pertama, menyebutkan pengertian mandi wajib. Kedua, menyenaraikan perkara yang mewajibkan mandi. Ketiga, menyenaraikan rukun mandi wajib. Keempat, menunjuk cara mandi wajib. Menjaga kebersihan tubuh badan merupakan fitrah manusia. Salah satu caranya ialah dengan mandi. Pengertian mandi dari segi bahasa, mengalirkan air ke atas apa sahaja. Dari segi syarak, mengalirkan dan meratakan air mutlak keseluruhan badan dengan niat tertentu. Pensyariatan mandi. Allah mensyariatkan mandi adalah untuk pertama, kebersihan, kedua, mengangkat hadas. Dalil pensyariatan mandi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Surah Al-Baqarah ayat 222. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Hikmah mandi. Pertama, mendapat pahala. Mandi adalah suatu ibadah jika dilakukan akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Maksudnya, bersuci adalah sebahagian daripada iman. Kedua, menghasilkan kebersihan. Mandi dapat membersihkan kotoran yang melekat pada badan. Tubuh badan yang bersih boleh menghindari daripada kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Ketiga, menghasilkan kecergasan. Mandi boleh menjadikan tubuh badan cergas dan aktif, hilang rasa lesu dan malas. Bahagian mandi ada 3. Mandi wajib, mandi sunat, dan mandi harus. Pertama, mandi wajib. Mandi wajib artinya mandi yang dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar atau kerana mati selain daripada mati syahid. Mati syahid ialah seorang yang mati kerana berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, orang yang mati kerana berperang bagi mempertahankan negara. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Antara sebab-sebab yang mewajibkan mandi ialah 1. Bersetubuh antara lelaki dengan perempuan. Kedua, keluar mani. Ketiga, keluar darah haid. Keempat, keluar darah nifas. Kelima, bersalin atau wiladah. Keenam, mati orang Islam, iaitu selain mati syahid. Sedikit info, hikmah mandi wajib ialah: pertama, mandi seluruh badan adalah untuk mengembalikan tenaga yang hilang. Kedua, menghilangkan bau busuk yang tidak enak pada badan. Huraian sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Pertama, bersetubuh antara lelaki dengan perempuan, iaitu bagi pasangan suami isteri yang telah bernikah, mereka diwajibkan mandi setelah bersetubuh. Kedua, keluar mani. Apabila seseorang bermimpi dan keluar mani, yakni air warna putih yang pekat serta melekit pada kubul, adalah diwajibkan mandi. Info: air mani ialah sejenis lendir seakan-akan putih telur.
Lelaki dan perempuan yang telah bersetubuh diwajibkan mandi sama ada keluar mani atau tidak. Mani mula keluar apabila seseorang itu baligh. Qubul artinya tempat keluar air kencing. Ketiga, keluar darah haid. Seorang anak gadis yang baligh, yakni bermula kira-kira umur 9 tahun, keluar darah haid, wajib mandi apabila kering darahnya, yakni darah haid berakhir. Keempat, keluar darah nifas. Seorang perempuan, yakni ibu, selepas bersalin dan keluar darah nifas, wajib mandi apabila kering darahnya, yakni darah nifas berakhir. Info: waktu keluar darah haid paling singkat sehari semalam, biasanya 7 hari 7 malam, dan paling lama ialah 15 hari 15 malam. Waktu keluar darah nifas paling singkat 1 lahzah, yakni sesaat, biasanya 40 hari 40 malam, dan paling lama ialah 60 hari 60 malam. Kelima, bersalin atau wiladah. Seseorang ibu yang lepas bersalin wajib mandi. Bagi ibu yang melahirkan anak, ia wajib mandi walaupun darah yang keluar hanya 1 saat. Keenam, mati orang Islam. Seorang Islam yang meninggal dunia bukan kerana mati syahid wajib dimandikan oleh orang Islam yang hidup. Rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ada 3 perkara. Pertama, niat. Kedua, menghilangkan najis sebelum mandi. Ketiga, menyampai serta meratakan air keseluruhan badan. Huraian rukun mandi wajib. Pertama, lafaz niat mandi. Nawaitul ghasl al-mafruḍa lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mandi yang fardu kerana Allah Ta'ala. Info: niat mandi wajib ketika mula menyampaikan air pada badan. Mandi wajib yang tidak disertakan niat adalah tidak sah. Kedua, menghilangkan najis sebelum mandi. Sebelum mandi, najis yang ada pada badan, yakni najis aini, hendaklah dibersihkan dan dibasuh terlebih dahulu. Ketiga, menyampai serta meratakan air keseluruhan badan. Semua anggota badan hendaklah disampaikan air, termasuklah pangkal rambut, bulu, celah-celah kuku dan celah kemaluan. Sunat-sunat mandi wajib. Pertama, mandi di tempat tertutup. Kedua, menutup aurat ketika mandi. Ketiga, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Keempat, mengambil wuduk terlebih dahulu. Kelima, menggosok-gosok badan ketika mandi. Keenam, membasuh kedua-dua belah tangan sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kemaluan dan kotoran badan dengan tangan kiri. Ketujuh, menggosok seluruh anggota badan dengan basuhan pada lipatan anggota badan seperti 2 telinga, lipatan kulit perut, ketiak dan dalam lubang pusat. Kelapan, mendahulukan yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. 9. Menyelati rambut dengan air dan kemudian membasuh kepala. 10. Mengulangi basuhan sebanyak 3 kali. 11. Membaca doa seperti doa selepas berwuduk. Cara-cara mandi wajib. Pertama, menghilangkan najis pada badan sebelum mandi jika ada. Kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membasuh tangan 3 kali. Keempat, membasuh kemaluan. Kelima, berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung. Keenam, mengambil wuduk sebelum mandi. Ketujuh, jirus air ke atas kepala 3 kali sambil berniat pada jirusan pertama.
Nawaitul ghusl al-mafruḍa lillahi ta'ala, artinya sahaja aku mandi yang fardu kerana Allah Ta'ala. Ke-8, mendahulukan jirusan pada anggota sebelah kanan. Ke-9, menggosok tubuh badan supaya air sampai keseluruhan badan. Ke-10, membaca doa selepas mandi, yakni doa ini sama seperti doa selepas wuduk. Amali cara mandi wajib berdasarkan gambar rajah. Pertama, menghilangkan najis pada badan sebelum mandi. Kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika memulakan mandi. Ketiga, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh kemaluan. Kelima, berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung. Keenam, mengambil wuduk sebelum mandi. Ketujuh, jirus air ke atas kepala sebanyak 3 kali sambil berniat pada jirusan pertama. Ke-8, mendahulukan jirusan pada anggota sebelah kanan. 9, menggosok tubuh badan. 10, membaca doa selepas mandi. Perkara-perkara makruh ketika mandi. Pertama, menggunakan air secara berlebihan. Kedua, mendahulukan basuhan sebelah kiri daripada yang kanan. Ketiga, mandi di air tenang. Hal sedemikian kerana seseorang akan berasa jijik menggunakan air yang telah digunakan oleh orang lain. Mandi sunat. Mandi sunat ialah mandi yang disertakan dengan niat kerana tujuan tertentu seperti mandi hari Jumaat. Syarak menghukumkan sunat dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Jenis-jenis mandi sunat. Mandi kerana wukuf di Arafah. Mandi sunat Jumaat. Mandi selepas memandikan mayat. Mandi kerana masuk Makkah. Mandi sunat 2 hari raya. Mandi sunat meminta hujan. Mandi kerana berihram haji dan umrah. Hikmah mandi wajib dan mandi sunat. Pertama, membolehkan seseorang itu melakukan amal ibadah pada bila-bila masa. Kedua, menyegarkan dan menguatkan tubuh badan. Ketiga, membersihkan badan dari kekotoran. Keempat, memberi keselesaan untuk berhubungan dengan orang ramai. 5, membersihkan rohani dan mencerdaskan minda. Keenam, mendapat pahala. Mandi harus. Mandi harus ialah mandi selain mandi wajib dan sunat, seperti mandi untuk menyegarkan badan dan menghilangkan bau. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada kali ini dalam tajuk mandi wajib dan jenis-jenis mandi. Semoga semua pelajar dapat memahami semua yang telah dipelajari. Bittaufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.